Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, bersama saya Grace Chun Lee. Berita utama, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MOSTI memaklumkan bahawa serpihan roket Long March 5B milik negara China telah melintasi ruang udara Malaysia termasuk di Kuching, Sarawak awal pagi Ahad. Menurut MOSTI, dalam satu kenyataan pada Ahad, kemasukan semula serpihan roket berkenaan ke ruang udara bumi dikesan berlaku pada jam 12.55 pagi. Jelas kenyataan itu menerusi pemantauan berterusan MOSTI melalui Agensi Angkasa Malaysia (MAISA) dan kenyataan Agensi Angkasa China, serpihan roket itu telah terbakar semasa memasuki ruang udara bumi. Tambah kenyataan itu, pergerakan serpihan yang terbakar itu turut melintasi ruang udara Malaysia dan dapat dikesan di beberapa kawasan termasuk ruang udara Sarawak. Kata MOSTI lagi, sisa serpihan itu direkodkan jatuh di sekitar Laut Sulu, iaitu kawasan antara latitud 9.1 darjah utara dan longitud 119.0 darjah timur. Laporan seterusnya, seramai 800 orang peserta telah menyertai acara larian Matang Warrior Trail Run 2022 pada Ahad. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahaan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini merupakan aktiviti sihat yang telah dianjurkan oleh Persatuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak. And they have got 3 events today. One of it is 10 kilometer, the other one is 5 kilometer, and the last one more for families and the young kids, 1 kilometer. And we can see that the number of participants that has registered or to participate in these 3 events altogether are 800 participants. It's a very, very good effort by the council organising something like this, especially on a Sunday morning in the last jungle of Matang, which is very, very good. I can see that very early in the morning, there are so many of them already down here, eager to run. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam program tersebut di Kem Pengakap Matang, Taman Negara Kubah di Kuching pada Ahad. Tambah beliau, Taman Negara Kubah telah diserah kepada badan pengakap yang berkaitan untuk dijadikan tempat mereka mengatur aktiviti-aktiviti jambori dan sebagainya. Dan saya percaya juga tempat ini amat strategik sekali kerana dia dekat dengan Bandaraya Kuching. Kalau diaturkan kemudahannya supaya boleh program-program perkemahan dan sebagainya masa cuti sekolah ataupun hujung minggu diadakan oleh badan pengakap. Ikut the most national park in Malaysia, lebih daripada 60 national park, tapi yang dibuka kepada orang ramai hanya, kalau tak silap saya, lebih kurang 21 ataupun 22 national park. Yang lain tu masih lagi ditutup. Courage to build up that love for environment, to build up that spirit of conservation among population. Kekal dengan berita di Kuching, kempen Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching 2022 bertemakan Kuching Bersih Tanggungjawab Bersama telah melabuhkan tirainya setelah dilancarkan pada 3 Julai lepas. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, bulan Julai dijadikan Bulan Kebersihan pada setiap tahun untuk memberi kesedaran kepada penduduk agar sentiasa mengekalkan kebersihan Bandaraya Kuching. And we hope that all the program activities that we have planned early on and we have executed, we have participated, has been able to help us to make sure every nook and corner of Kuching City will be seen clean, remain clean and always be clean. Jadi tahniah dan syabas kepada semua yang telah mengambil bahagian meningkatkan kebersihan Bandaraya Kuching. Beliau berkata semasa berucap pada program Kuching All City Plogging Walk sempena Majlis Penutupan Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching 2022 di Go Down Amphitheatre Waterfront pada Ahad. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Abdul Rahman telah menyempurnakan flag off bagi program tersebut yang merupakan kemuncak kepada penganjuran Bulan Kebersihan pada tahun ini. Program tersebut merangkumi aktiviti plogging di kawasan sekitar Computer Street, Main Bazaar, In The Street, Jalan Gambir dan sekitar tebingan Kuching. Selain itu, turut diadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan Bulan Kebersihan 2022 yang antaranya termasuk pertandingan New Things From All dan pertandingan mereka logo Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching yang diadakan secara dalam talian dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan dari orang awam. Untuk makluman, Bandaraya Kuching bakal menyambut ulang tahunnya yang ke-34 pada 1 Ogos ini.
Sementara itu, rakyat Sarawak terutamanya golongan belia boleh memanfaatkan karnival sukan sebagai platform untuk mencungkil dan mengasah bakat dalam arena sukan. Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang berkata, ia seterusnya boleh dijadikan peluang untuk memperkasakan diri ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Ilmuwan Muda dan Karnival Sukan Kampung Nakong 2022 di Kampung Nakong, Kota Semerahan pada Sabtu. Dalam hal itu, Datuk Rubiah menyambut baik penganjuran aktiviti sosial berbentuk kemasyarakatan sebegitu kerana mampu mengembalikan suasana bekerjasama dan mengeratkan semula silaturahim antara penduduk yang terlibat. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Semerahan itu menggesa pemimpin masyarakat agar sentiasa memainkan peranan masing-masing dalam merapatkan jurang hubungan antara pemimpin dengan rakyat setempat. Di Serian pula, ahli-ahli jawatan kuasa, kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, kelab dan juga persatuan digesa untuk memanfaatkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP dengan sebaiknya. Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riyot Jain memberitahu dana yang telah diagihkan seharusnya dihabiskan dengan sebetulnya untuk aktiviti seperti urusan pentadbiran kampung serta pembangunan kecil dalam kawasan kampung dan sekolah, manakala laporan pelaksanaan program atau projek pula wajib dihantar kepada Pusat Khidmat sebagai rekod. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan sumbangan insentif pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta IPTA dan IPTS dan MRP Ahli Parlimen Serian Siri 6 2022 di Kampung Pichin pada Sabtu. Sementara itu, Datuk Seri Richard menjelaskan permohonan peruntukan melebihi RM20,000 mesti diserahkan kepada agensi-agensi pelaksana untuk dilakukan secara tender terbuka. Pada majlis tersebut, beliau telah menyerahkan sumbangan MRP sebanyak RM290,000 kepada 32 persatuan dan kelab sekitar kawasan Parlimen Serian. Turut diserahkan insentif berjumlah RM8,600 kepada pelajar yang berjaya serta bakal masuki IPTA dan IPTS. Terdahulu pada majlis penyerahan insentif pendidikan pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021, di lokasi sama, beliau juga Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Republik Korea dan Taiwan menyeru para pelajar agar memilih jurusan dan juga institusi yang baik bagi meningkatkan peluang mendapat pekerjaan pada masa depan. Beliau juga berkesempatan menyerahkan sumbangan insentif galakan berjumlah RM14,400 kepada 48 pelajar cemerlang dari 4 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tebakang, SMK Serian, SMK Terbedut dan SMK Tai. Sementara itu, penubuhan sayap baharu untuk golongan belia berumur 18 hingga 28 tahun penting bagi menjaga keperluan mereka yang mungkin tidak sama dengan kumpulan lain yang lebih berumur. Justru, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikadir berkata, sokongan penuh harus diberikan untuk penubuhan sayap tersebut. Beliau berucap demikian semasa menghadiri mesyuarat pergerakan pemuda Parti Pesaka Bumbucar Bersatu PBB Dun Kabong di Pusat Khidmat Adun Kabong pada Sabtu. Manakala katanya, dasar politik matang menjadi teras keutuhan PBB sehingga mampu menjadikannya antara parti politik yang dominan di negeri ini. Pada mesyuarat tersebut, Adun Kabong Utu berkesempatan memberikan kata-kata semangat kepada barisan pemuda agar sentiasa bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang akan datang. Pada sebelah malam pula, Muhammad Cik bersama isteri hadir menunaikan solat Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah bersempena sambutan awal Muharram yang telah dianjurkan oleh Surau Darul Nadwah, Masjid Lama, Kampung Hulu Darat, Kabong. Turut diadakan ceramah khas yang disampaikan oleh penyilia Kafar Bahagian Betong Al-Fadil Ustaz Abang Muhammad Saleh Abang Ahmad yang berjudul Sudahkah Aku Berhijrah. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.